أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم افتح فتح علم فتح العارفين كما فتحت على أنبيائك ورسولك وعلى علمك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما النعمة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah dapat kita sambung kembali pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang telah terjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani, dan kita dah sampai pada muka surat 54 dekat tengah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakati. Dan adapun isti'jal, salah satu penyakit yang dapat menghalang seseorang menuju kepada Allah, yakni penyakit yang berkaitan dengan hati, ialah isti'jal. Apa itu isti'jal? Yakni menuntut segera, nak cepat naik makam. Baru mula nak bertatih dah minta zikir ribu-ribu. Tuan Syekh pun mengijazah, kamu amalkanlah zikir la ilaha illallah 100 pagi dan 100 petang. Tuan Syekh, lambat kalau 100, bagilah ijazah 1000. Saya kalau setakat 1000 tu tak ada apa-apa, 10,000 boleh tak? Isti'jal, menuntut cepat, nak cepat, penyakit. Kerana sabda Nabi SAW, inna dina matinun fa'awghilu fihi birifkin. Kata Nabi SAW, agama tu dah teguh dah. Agama ni teguh, kuat, benteng yang kuat. Masuklah kamu pada agama itu dengan perlahan-lahan, birifkin, lemah lembut, slow-slow. Bila perlahan-lahan ni dia mantap. Bila laju-laju gopoh-gapah ni, kejap, orang kata apa? Angat teh ayam. Maka bahawasanya, kata dia, perkara yang meluputkan dia bagi segala yang dimaksud. Tak sampai maksud, gegabah, nak cepat. Belum sampai masa dah nak juga. Maka dia kata apa lagi? Bagi meluputkan dia bagi segala yang dimaksudkan kebajikan, yang menjatuhkan dia di dalam ma'asi. Asalnya nak ibadat, nak biar cepat sampai, tapi kerana tergopoh-gapah terjatuh dalam maksiat. Ini yang akan dijelaskan macam mana boleh berlaku macam ni. Dan bahawasanya daripadanya apa? Isti'jal, nak cepat, nak segera, ya, nak dapat natijah cepat. Padahal segala sesuatu tu dia ada proses. Sebab tu Allah sengaja buat alam dunia ni 6 hari. Alladhi khalaqas samawati wal ardi wama bainahuma fi 6 ayyam. Dia buat dalam masa 6 hari. 6 hari itu bukan hari dunia ni, 6 hari sisi dia tu. Sehari kat 1000 tahun. Dijadikan alam ni perlahan, satu proses demi satu proses baru jadi alam ni, sesuai dengan pandangan saintifik. Bukan kun fayakun terus jadi itu, bukan macam tu maksud dia. 6 hari. Maka dibahas ulama, kenapa Allah buat alam ni dalam masa 6 hari, pada Allah boleh buat dengan segera? Dijawab, lita'limin nas,
bagi mengajar manusia sesuatu yang berharga itu, yang bernilai itu, tidak boleh gopoh gapah. Proses perlahan-lahan itu adalah sunnatullah. Setiap satu saat, satu minit, satu bulan kita menanti itu, ada hikmah-hikmah Tuhan yang perlu kita lalui. Coronavirus dah berapa lama dah? Berapa dah? 6 bulan, 8 bulan. Daripada bulan 3 sampai bulan 10, dah 7 bulan tak hilang-hilang. Tak tahu berapa lama lagi. Bukan boleh cepat, nak vaksin, nak itu, nak ini, tak boleh. Dia ada kerja dia nak buat. Selagi kita tak sedar dan kembali kepada Allah, seluruh umat manusia ni tidak mahu lagi, tidak mahu berkembali kepada pencipta alam, masih berpegang sebab itu sebab ini, selagi itulah kita duduk macam ni. Cuba tengok apa yang berlaku di Brunei. Kosong Covid. Terkejut orang. Ditanyalah kepada Sultan, macam mana Brunei boleh jadi macam ni? Apa SOP pakai? SOP Yasin. Tiap-tiap pagi beta arahkan setiap penduduk Brunei baca Yasin, mohon pada Allah yang mengirimkan coronavirus ini. Allah, balak cobaan bagi semua manusia. China tu sebab je, Sabah tu sebab je, hak jadikan tu Allah. Kita salah orang tu, salah orang ni, salah apa? Benda Allah jadi. Tu. Jadi macam mana kita nak elak ni? Kembali pada Allah. Wa ilahi turja'ul umur. Balik pada Tuhan. Ni istijal. Jadi kata apa dia? Menjatuhkan dalam maasi, dan bahawasanya daripada istijal nyata kebinasaan yang 4 perkara. Ada 4. Yang pertama, bahawa mensengaja orang yang abid akan martabat di dalam kebajikan. Dan yang pertama sekali, bahawa mensengaja makna menuju, mengkosotkan. Mensengaja makna mengkosotlah si abid, orang yang beribadah ni. Abid orang ibadah. Dia nak apa? Dia nak pangkat, nak martabat, nak mencapai sesuatu martabat di dalam kebajikan. Jadi apa salahnya tu? Apa salah dia nak dapat ni? Lepas tu dia kata apa? Dan menuntut istiqamah dan bersungguh-sungguh, maka terkadang-kadang bersegera akan mencapai akan dia. Boleh elok dah, satu step dia buat. Ujung-ujung tu gelojoh dah dia, nak cepat. Dia tak nak tunggu dah, nak cepat jadi wali. Lambat cara ni, nak cepat lagi. Lepas tu apa yang berlaku bila dia buat macam tu? Bila dia buat begitu, dia nak capai dengan cepat, dan tiada apa tujuannya? Maka terkadang-kadang bersegera nak mencapai akan dia, dan tiadalah yang demikian itu waktunya. Fardu waktu belum sampai, takdir belum sampai, usaha ikhtiar tak memberi kesan. Ini sunnah dia, kita usahalah, usaha. Belum sampai waktu takkan terbuka. Apa yang nak dicapai itu takkan dapat. Macam kita tanam pokok durian lah. Pokok durian ni lama baru nak buah, 10 tahun. Baru putik kita dah jolok jatuh. Makan durian putik dah. Habis macam mana? Tunggu sampai buah tu luruh. Selagi tak luruh, tunggu. Sanggup Pak Haji tunggu. Buat pondok lagi. Apa ni? Tunggu doyan luruh. Hai, jolok lah. Tak boleh. Kalau jolok istijal, dapatlah buah, tak masak lagi. Macam itulah beramal ni. Beramal ni macam tunggu doyan luruh. Bila nak sampai waktu Allah buka cahaya makrifah itu? Bukan kerja kita tu. Wirid di tangan kita, warid di tangan Allah. Warid tu pembukaan.
Kerana setiap beramal ini ada pembukaan, ada rahsia yang Allah nak bagi. Tapi bila masa ditentukan oleh Allah, takdir sampai dapat. Sebelum sampai masa takdir, buat. Tak dapat apa-apa ustaz, beramal tak ada rasa apa, buat. With or without, rasa sedap tak rasa sedap, rasa kusyuk tak kusyuk, terus. Jangan istijal, jangan mempercepat tergopoh-gopoh. Maka ada kalanya bahawa lumpuh dan putus asa. Sebab kita nak cepat, kita pun zikir ibu berbuih mulut tak dapat. Terus tinggal zikir. Letih zikir malam banyak, tak dapat apa pun. Kata kalau zikir banyak boleh kaya, tak kaya pun. Dan tinggalkan akan ijtihad kesungguhan, dah tinggal. Maka diharamkanlah demikian manzilahnya. Mana haram ditegahlah mendapat pangkat ataupun maqam yang patut didapat tu. Sebab apa? Isti'jalah, nak cepat. Dan ada kalanya bahawa menyungguh-nyungguh mereka itu di dalam ijtihad dan mempenatkan dirinya, maka putus daripada demikian manzilah itu. Kadang-kadang dia sungguh-sungguh dapat manzilah tu, pangkat tu, martabat tu sampai. Maka iaitu antara berlebih-lebih dan berkurang-kurang, baina tafrid wal ifrat, yakni bersegera dan berlambatan daripada keduanya itu buah daripada segera. Maksud dia apa ni? Kadang-kadang kita dapat juga, dapatlah apa kita masuk tu dengan sebab kita bersungguh-sungguh, lintang pukang kita buat, dapatlah. Tapi bila kita tengok hasil yang kita dapat tu tak macam yang patut kita dapat. Contoh lagi lah, contoh nak senang faham. Durian Siam dengan durian kampung. Orang kampung tahu lah, durian kampung ni dia original. Dia nak membesar tu dengan fitrah, dengan asli, tak ada campur tangan chemical apa. Tapi sekali dia berbuah, Allah, musangking kalah. Sedap durian tembaga kan. Karena 100 tahun tu makan isi satu biji tu, satu lori durian Siam tu, tak boleh lawan. Tapi 1 tahun lah nak tunggu. Adapun durian Siam ni 2 tahun je, dia chemical, cantik, kuning. Bila makan banyak-banyak sakit. Contohlah. Begitulah juga dalam beramal ni. Mungkin kita dapat hasil tu dengan kita bergopoh-gapah, bercepat-cepat. Tetapi bila dapat tu berlebih-lebih dan berkurang-kurang, mana isi tak stabil. Apa yang kita dapat tu tidak stabil dan tak boleh dikekalkan. Ini adalah buah daripada nak cepat, segera. Dan sebenarnya telah diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna dinana hadha matinun fa'awghil fihi birifkin fa innal munbita la ardan quti'a wala zahran abqa. Bahawasanya agama kami ini teguh, kata Nabi, matin, agama yang teguh dah. Agama mana? Agama ni, agama yang Rasulullah bawa ni teguh, salbu syadid. Fa'awghil birifkin, maka kata Nabi SAW, maka dalamkanlah olehmu, masuklah ke dalam agama ni di dalamnya dengan perlahan-lahan dan lemah lembut. Maka bahawasanya sangat berlari-larikan kenderaannya, nak cepat, bawa lagi laju, itu tiada bumi yang dapat diputuskan. Tiada bumi yang diputuskan,
dan tiada belakang kenderaannya yang tinggal. Maksud dia apa ni? Kalau kita pecut kereta kuda tu, maksud ni, kita akan dapati tak ada sampai mana pun, kerana kuda dah penat. Kalau kita pecut laju-laju tu, setengah jalan dah berhenti. Tak ada bumi yang dapat kita lewati. Tapi kalau kita bawa constant, InsyaAllah sampai pada maksud dia. Ini maksud dia. Fa innal munbita la ardan quti'ah wala zahran abqa. Tak ada bumi yang boleh mekalkan, tak ada belakang bumi yang boleh mekalkan tu. Tak ada bumi yang boleh diputuskan. Ini terjemah dekat sinilah. Tapi kalau kita tengok daripada asal Arab dia tu, fa innal munbita tu, orang yang nak memutuskan, artinya apa? Orang yang nak bercepat-cepat dalam musafir. Betul lah tu. Lepas tu dia pecut kenderaan dia tu, dia akan dapati kenderaan dia tu tak beranjak ke mana pun, sebab overheat. Kalau sekarang ni overheated lah. Zaman dulu kuda penat lah, kuda tu dah tak boleh teruskan perjalanan. Ini kata Nabi SAW. Maka bahawasanya, dan pada misal yang berlaku perkataan orang, jika tiada bersegera sampai, jika tiada bersegera, Abu Qomah situ. Dia ini kata pepatah ni, pepatah Arab. Kata pepatah Arab. Apa kata? Jika tak bersegera, kalau tak istijal, insya-Allah sampai. Dia kata pepatah. In lam tasta'jil tasil. Kalau bahasa Arab dia, kalau engkau tak bersegera, tak gopoh, tak nak cepat-cepat, sampai engkau ke maksud. Dan kerana demikianlah kata orang yang berkata, senyap telah didapat orang yang berlambat-lambatan, bertenang-tenang, setengah hajatnya. Senyap adalah serta orang yang bersegera itu tergerincir daripada hajatnya. Dia terjemah pada kitab Arab itu, daripada syair Arab. Qad yudriku muta'anni ba'da hajatih wa qad yakunu ma'al musta'jil al-zulalu. Kadang-kadang didapat orang yang bertenang-tenang, berlambat-lambat tu bertenang-tenang, slow-slow dapat, tak penuh pun separuh dapat. Dan kadang-kadang orang yang nak cepat-cepat ni terbalik satu kereta, hapah tak dapat. Ni nasihat dia ni. Yang kedua, bahawa adalah bagi abid orang ibadat itu hajat, maka minta akan Allah padanya hajat, dan membanyakkanlah doanya. Dia kuat ibadat, dia berdoa dan bersungguh-sungguh, maka terkadang-kadang disegerakan apa yang diminta, diperkenankan pada yang lain daripada waktunya. Dia minta tahun ni, dapat tahun depan. Maka tiada didapat akan dia, maka terpedaya dan puas ia, maka tinggalkan minta doa. Dia pun berhenti doa, tak dapat pun, minta tak dapat pun, maka diharamkanlah hajatnya. Dia pun tak dapat apa yang dia hajat dan maksudnya. Dan ketiga, bahawa ia menzalim. Ni yang kedua. Kadang-kadang abid ni dia ada hajat, dia doa ni makbul bila Allah nak. Dia tak faham ayat Quran. Ayat Quran kata apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah, nescaya aku akan perkenankan. Tengok, Allah kata kalau kita doa ni mesti perkenan ni. Tapi saya dah doa dah setahun dah, Ustaz, tak dapat apa pun. Saya minta tak dapat. Ayat tu dia ada benda tak tulis tu. Saja Tuhan biar suruh kita fikir. Dalam tafsir kata ud'uni astajib lakum tu, mintalah olehmu, nescaya aku perkenankan, mata syi'tu, aku akan perkenankan bila aku kendaki, wa ma syi'tu, dan apa yang aku kendaki. Aku kenal juga, tapi ikut cara aku,
dan waktu yang aku tentukan. Contoh macam inilah, anak kita nak SPM, dia minta kita motor. Kalau lulus, ayah nak bagi apa? Kalau lulus SPM, ayah bagi kau motor sebiji. Lepas tu dia pun ambil suruh-suruh SPM, dapatlah juga, luluslah, tak A pun luluslah. Kita bagi basikal dekat dia, kata nak bagi motor. Setelah aku fikir-fikir, kata sang ayah, ramai mati bawa motor ni, jadi untuk keselamatan engkau tu, aku belikanlah basikal. Berkenan tak tu? Berkenan ikut cara ayah, beli juga. Tapi yang lebih baik tu anak tu, supaya anak tu selamat. Ataupun dia belinya kereta pula dah. Kereta selamat, motor tak selamat, kau pakai kereta lah. Lagi bagus. Begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita minta, Allah berkenan. Tapi perkenan ikut apa yang Allah nak, dan bila Allah nak, bukan bila kita nak. Maka sebab tu tak boleh komplain. Jangan putus asa bila berdoa. Yang penting yakin, ud'uni astajib lakum. Sebab tu pada dalam satu peristiwa, apabila turun ayat laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Ayat turun menyatakan sungguh telah benarlah mimpi Nabi SAW, kamu semuanya akan masuk ke Mekah dalam keadaan bercukur dan bergunting rambut dalam keadaan umrah. Sahabat pun seronok, siap pakai dah, berzikir dah, labbaik Allahumma labbaik, sampai Hudaybiyah kena stop. Ketika tu bergegar iman sahabat ni. Nabi kata Quran pun dah turun, mimpi Nabi ni betul, kita ni akan masuk, tiba-tiba tak masuk. Bingung sebagian sahabat, bergoyang, bergoncang, macam mana ni. Maka dijawab oleh para mufassirin, dijawab oleh Nabi SAW. Iya, kata Jibril, betul ya Rasulullah, mimpi kau memang benar, tapi dalam ayat Quran tu tak disebut bila kau masuk. Mimpi tu benar, tapi Allah bagi tahu ke bila kau nak masuk Mekah? Tak bagi tahu. Engkau yang perasan. Sahabat-sahabat masuk, tapi padahal bukan masa lagi. Lepas tu nak salahkan Tuhan pula. Tak boleh. Tuhan tak cakap bila? Nampak tak? Begitu juga setengah-setengah orang-orang ahli tarekah. Tok Guru dia kata, malam tadi aku dapat isyarat, engkau ni satu hari besok akan menjadi orang kaya. Wah, kita pun perasan. Tok Guru cakap, kasyap, maknanya aku bulan depan kaya. Tok Guru tak cakap pun. Dia pun berdoa bersemayam tu, tak kaya. Apa nipunya? Tipu apa, belum masa lagi. Ataupun ada ulama mimpi kiamat berlaku. Arwah, pernah dengar cerita tu, arwah apa nama Profesor Harundin, dia mimpi kiamat. Begini. Kiamat nak berlaku. Begini. Padahal dia mimpi tak beritahu pun besok nak kiamat. Awak dah jual rumah dah, jual apa dah. Siapa salah? Begitulah, ud'uni astajib lakum. Bila kamu berdoa, aku perkenankan mengikut bila aku nak dan apa yang aku nak bagi. Yang yakin Allah akan bagi yang lebih baik daripada apa kita doa. Gitu. Kadang-kadang bila istijal, kita nak, bila kita nak, akhirnya putus asa dan berhenti berdoa. Ini yang kedua. Yang ketiga, sikit lagi. Yang ketiga, bahawa ia menzalimkan manusia, maka marah ia akan dia, disegerakan akan dengan doa atasnya. Dia marah orang, dia pun berdoa biar bala turun kat dia. Maka binasalah orang Muslim dengan sebabnya, dan terkadang-kadang ia melampaukan ia daripada hadnya, maka jatuh ia dalam maksiat dan binasa ia.
Seperti firman Allah Ta'ala, wa yad'ul insanu bisyarri du'a'uh bil khairi wa kana al insanu ajula. Ayat 11 surah Isra. Artinya apa? Dan mendoa manusia dengan kejahatan ini dirinya dan ahlinya, apabila picit seperti doanya dengan kebajikan, dan adalah segala manusia itu tergopoh gapah. Apa maksud cerita ni? Ini cerita bila kita tengah marah kat satu orang. Kadang-kadang kita melampau-lampau sangat doa tu, mengata tu terlebih-lebih sangat. Padahal dia sikit je pun taklah teruk sangat dia buat kita maki lah, kita kata lah. Dulu puji ni, bila orang tu buat salah, kita keji dia, kita kutuk dia, kita doakan dia pula. Allah Allah, na'udzubillah. Tengok zaman sekarang ni politik, orang ni begini, orang itu begini, pening. Raja pun pening kepala semua orang. Darurat tak darurat. Jadi macam mana kita nak menghadapi ni? Kita balik tengok ni. Ya, jangan cepat-cepat kita ni berdoa, jatuh sana, jatuh orang ni, jatuh itu, nanti melampau pada had sampai terjatuh dalam maksiat, mendoakan lebih sangat. Dan binasa ia. Apa kata Allah Ta'ala? Wa yad'ul insanu bisyarri, dan mendoa manusia dengan kejahatan. Maksudnya doakan orang, doa supaya orang ni hancur, orang ni tak betul. Di doanya du'aahu, akan doanya bil khairi, digantikan dengan, bukan doa yang baik, doa yang tak baik. Sebab dia nampak yang zahir tu, padahal ada banyak lagi. Kena sabar, apalagi dalam musim Covid ni kan, kena sabar, bukan boleh cepat-cepat. Dan apabila picit seperti doanya dengan kebajikan, dan adalah kata Allah Ta'ala, manusia itu ajula, tergopoh gapah. Manusia ni dicerita memang keadaan tergopoh gapah. Dia panjang lagi ayat tu. Illam idza massahu darru jaza'a, bila dia kena mudarat dia akan meringik. Dia akan banyak komplain, dia akan meraung, mengerang dan sebagainya. Illal musallin, kecuali orang yang semayang, orang yang betul-betul semayang. Ini orang-orang yang betul-betul memandang ini adalah ujian daripada Allah. Betul kata beri. Wa min, dan lagi dia kata yang keempat, bahawasanya asal ibadah dan yang memilih akan dia itu ialah bersifat wara'. Bahawasanya asal ibadah ni, dan raja, pemilik raja ibadah ni apa dia? Milakaha, yang memiliki, pemilik sebenar ibadat ni siapa dia? Ialah sifat wara'. Dan wara' itu asalnya telik yang habis-habis suatu. Wara' ni makna berhati-hati, mutawarrik. Apa tu makna wara'? Orang yang berhati-hati menelik sesuatu itu sebelum dikerjakan sesuatu itu. Ditelik dulu, telik lagi, tak cepat-cepat. Tu makna wara'. Orang wara' ni, duit dia tengok betul ni, halal tak halal, boleh tak boleh, dan dibicarakan dia dengan bicara yang sempurna daripada tiap-tiap suatu. Iaitulah adalah yang dikendak di sini daripada soal makan, soal minuman, soal pakaian, soal perkataan, hati-hati. Dan apabila adalah seorang laki-laki bersegera dalam pekerjaannya, kopah-kopah, tiada berkira-kira, tiada perlahan-lahan, tiada tetap padanya, dan tiada menuntut kenyataan, dan tiada menilik pada pekerjaannya seperti barang yang wajib, dan bersegera pada tiap-tiap kalam. Apa orang cakap melompat, cakap sikit melompat, maka jatuhlah di dalam tergelincir dan memakan tiap-tiap makanan. Tak kira lah halal haram, tak tirik, tak perhati.
maka jatuh dalam haram atau syubhat. Dan demikian lagi tiap-tiap pekerjaan, maka luputlah akan dia sifat warak. Dan di mana ada kebajikan ibadah dengan tak ada warak. Nah, habislah kalau tak ada warak. Ibadah apa lagi? Warak dah tak ada. Pernah satu ketika Syekh Hasan Al-Basri, Hasan Basri, tak silap Hasan Basri. Dia satu riwayat cerita dia berjumpa dengan orang gila tapi sebenarnya wali Allah, bernama Syekh Bahlul. Jadi orang kata dia mendapat cerita Syekh Bahlul ni wali Allah. Datanglah Hasan Al-Basri berjumpa dengan dia. Ya. Datang nak tuntut ilmu. Datang jumpa-jumpa, dia tanya, siapa engkau? Aku Hasan. Oh, kau Hasan. Ya, tahu. Minta maaf, bukan Hasan Al-Basri, Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi. Junaid datang jumpa Hasan Basri, Syekh Bahlul tanya, kau nak apa? Saya nak belajar dengan tuan. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi kena jawab soalan dulu. Apa soalan tuan? Macam mana cara makan? Dia pun jawab, kita nak makan ni tuan, kena baca Bismillahirrahmanirrahim, kena duduk cara sunnah, kena begini, kena begitu. Syekh Bahlul ni dengar, kau ni tak reti cara makan. Tak reti kau cara makan. Tak apalah, aku pergilah. Dia pun jalan. Lepas tu anak murid tengok tuan, orang gila tu. Buat apa tuan nak minta apa dekat dia? Nak minta apa? Tak, dia tak gila. Aku yakin dia ni wali. Junaid Baghdadi pun kejar lagi. Kau nak apa lagi ni? Saya yang tadi bertanya tu tuan, nak tanya lagi tuan, boleh tak saya belajar dengan tuan? Oh, nak belajar ya? Kalau nak belajar boleh. Cara tidur tau, cara tidur. Tahu. Tidur sunnah begini. Oh, tak tahu kau ni, tak reti ni. Pergi lagi. Dia kejar Junaid lagi. Junaid pun ikut juga. Assalamualaikum tuan. Kau nak apa? Nak belajar dengan tuan ni. Saya yang tadi tu ni. Apa? Kau nak belajar aku? Boleh. Kau terang kat aku dulu. Kau tahu tak cara nak bercakap? Apa tak tahu? Saya tahu. Cara bercakap macam ni. Mula-mula kita kena pandang Allah dulu. Begini, adab bercakap begini. Panjang syarah. Kau ni tak reti cakap dah. Tak reti cakap. Tak payahlah. Lepas tu pergi lagi. Lepas tu sampai lagi. Kenapa? Tolonglah tuan, saya tak tahu apa-apa tuan. Saya tak tahu apa-apa dah. Tuan ajar saya. Sekarang baru kau tahu cara bercakap. Tadi kau kata kau tahu. Waktu aku tak ajar kau. Bila kau kata kau tak tahu, baru aku nak ajar kau ni. Yang pertama tadi, macam mana cara makan? Makan yang sebenar-benar makan ni macam mana? Makan yang sebenar-benar kata dia, walaupun kau makan sebenar makan ni lah, makan yang halal juga. Sebab kalau kau makan yang tak halal, kau bacalah bismillah. Kau beramal apa yang kau beramal tadi tu, takkan diterima di Allah. Senyap. Satu-satu Bahlul ni kupas. Maka sangat berkaitan dengan apa yang kita baca ni. Satu orang yang bersegera pada tiap-tiap kalam, nak cepat, tergeliciklah ia dan memakanlah dia tiap-tiap makanan, maka jatuh dalam yang haram ataupun syubhat. Tak guna beramal lah kot mana pun, dah yang masuk tu haram, tak diterima doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian lagi lah pada pekerjaan, maka luputlah akan dia. Sebab tu dia kata, dan di manalah ada kebajikan ibadat dengan tak ada warak. Dia tadi, kalau tak warak, ibadatlah kot mana pun, warak tak ada. Makan apa yang nak makan, minum apa nak minum, halal haram tak kira. Sedawatlah banyak mana pun, semayanglah mana pun.
Dan demikianlah dia kata pekerjaan orang yang warak. Maka di manalah kebajikan ibadah dengan tidak ada warak, seperti mana jawapan Syekh Bahlul tadi tu. Dan apabila ada dalam perkara yang memutuskan tempat kebajikan dan diharamkan segala hajatnya dan membinasakan segala muslimin dan membinasakan dirinya, kemudian takutlah luput warak yang iaitu kepala modal, maka sayugianya dan sebenar-benar bahawa ia sungguh-sungguh dan ia cita-citakan baginya dengan menghilangkan dan membaikkan dirinya kemudian daripadanya. Bermula Allah itulah yang memberi taufik dengan kurnianya dan minnahnya, yakni pemberiannya. Dan adapun takabur, wallahu a'lam. Jadi itulah dia tuan-tuan, penyakit istijal. Bersegera boleh menyebabkan 4 macam kerosakan. Ya, 4 macam kerosakan. Kadang-kadang kita akan jadi putus asa dengan apa yang kita amalkan. Kadang-kadang kita akan tinggalkan doa yang kita tak kunjung tiba, doa yang kita minta. Dan kadang-kadang kita telah meninggalkan sifat warak, yang mana warak ni sangat dituntut dalam agama. Kerana nak cepat, maka kita kurang berhati-hati dalam makan, minum dan pakaian kita, sehingga amal yang kita buat ni kita sangka Allah terima, Allah tak terima. Apa kata Allah? Waja'alnaha haba'an mansura. Kami jadikan amal mereka itu seperti debu-debu yang bertaburan. Na'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma nawwir bi'ilmi qulubana wasta'mil asrarana wasyghal bil i'tibari afkarana. Wassallallahu salam alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.